Wa qila usulul fiqhi ma'rifatuha. Jadi direkod ialah definisi usul fiqh ialah rangkuman daripada 3 perkara. Adillah fikih ijmaliyah, turut istifadah juz'iyah dan hal mustafidnya. Ya. Jadi diri 3 perkaranya itulah usul fikih. Takrif direkod. Sedangkan qila pegah bermula usul fikih itu ialah mengenalnya 3 perkara bunuh. Mengenal adillah fikih, mengenal turut istifadah, mengenal hal mustafid. Jadi buta makrifah adanya baru na gekun usul fikih. Hana tak makrifah sama dengan hana usul fikih sama dengan. Jadi kurang dalam pendapat qilanya. Berarti hana li orang yang mempelajari usul fikih sama dengan usul fikih kah kasirna pada kitab je mantau na. Kan ini lucu dah kena. Tapi yang tak ada mendapat ikut apakah gua naibun adapun hana di makrifah ataupun tidak, ya usul fikih tetap usul fikih. Kerana diri usul fikih itulah rangkuman 3 hal tersebut. Qila makrifah daripada yang 3 halnya. Jadi makrifah dalil-dalil fikih dan makrifah ma yang diatafkan di atas dalil fikih. Itulah turut istifadah dan hal mustafid yang ma'utifah ya. Tema waduk jihad. Nah, 2 definisi ya. Tentu yang kuat yang ada pertama ya. Apa alasan sehingga kuat yang pertama? Waduk jihal awwalu li annal adillata wa ma'utifa 'alaiha idza lam tu'raf lam takhruj an kauniha usulan. Dan dikuatkan akan pendapat yang pertama, itulah pendapat yang direkod ya. Pakon kuat yang direkod karena sesungguhnya segala dalil-dalil fikih ijmali dan barang-barang yang diatafkan di atasnya dari fikih ijmali apabila tiada dimakrifahkan akan ia la tiada hana atau tupu. Hana urang bu tak kena jual. Adapun dia bu tapi hanya hukum. Yang niscaya tiada keluarlah dianya adillah dan wa ma'utifahnya. Pada hana keluar je daripada keadaannya adillah itu je tetap bergerak usul fikih. Terserah apa urun naik faham ataupun tidak, yang usul fikih ya tetap ada. Sedangkan yang dalam pendapat yang qila apakah? Kakak lagi kan yang hana di makrifah maka sama dengan hana usul fikih. Walaupun kitab jihna, pelajaran jihna, yang kurang pendapat qila ya. Wal aslu qala usulul fiqhi dalailul fiqhil ijmaliyati. Yang takrif bab kita jawab ambil. Yang gebanding ibarat ya. Gebanding ibarat. Arti asal kita katanya kan jamu jawab asal kita katanya. Gebanding ibarat ada. Wal aslu dan bermula kitab asal. Itulah jamu jawab. Itu berkata dia asal. Perkenangannya bermula usul fikih ya. Itulah dalil-dalil fikih yang ijmali. Nak mantau kan? Dalil-dalil fikih yang ijmali. Adapun turut istifadah hana disebut. Hal mustafid hana disebut. Dan langsung ke waqila dan dikatakan orang ke asal bermula usul fikih itu makrifahnya dalil-dalil fikih yang ijmali. Dekan kurang juga. Kurang matan je. Nisbah ngata eno. Di usul fikih hanya satu hal menurut asal. Itulah dalil fikih yang ijmalinya. Thumma mantang gemeng ibarat jamu jawame. Kemudian berkata dianya asal wal usuli al arifu biha wa bi turuqi istifadatiha wa mustafidiha mukhalifan fi dhalikal usuliyina bi'tirafihi wa qararihi. Dan kemudian berkata dia asal oleh gekun definisi usul fikih. Gekun tu bermula orang yang alim usul, bermula si usuli itu orang yang makrifah, orang yang arif dengannya dalil-dalil fikih yang ijmali. Dan kedamah
baru tambahan je kena kan. Dan berarif ji ilam ji dengan cara-cara istifadah turuk fikih yang ijmali, dan itu ji si mustafidnya dari fikih yang ijmali. Jadi yang dua ni yang dirikut ji ialah memang rukun daripada usul fikih. Rupa ji punya asal gemeh kedih bak definisi usuli kedih gemeh. Itu sama dengan syed takun, sama dengan syed usul fikih ia tiga perkara yang cuma dari segi pergi takrif mentang ringkas tahan padahal tetap membutuhkan kepada turut istifadah, butuh sih kepada mustafid. Itu sempurna dinamakan orang yang usuli. Tapi laginya cara bentuk berbagai definisi, berbagai tarikh li asal, mukhalifan hal keadaan ianya asal itu yang berbeda kan. Bak demikian tarikh akan para ulama-ulama usul. Dia hanya cocok di kero yang laginya. Ulama usul yang lain sama lagi ada ikut kepada tak boleh mana Ada lawan rekat kan boleh cik. Lawan dekat ilmu haramin tetap boleh yang cik pakai yang kena usul fikih. Dia subuki kan lain katnya dalam takrif usul fikih. Di hal keadaan ianya asal itu yang mukhalafah pada demikian. Bangun mukhalafah asal dengan sebab pengakuannya asal dan penetapannya asal dalam kitab Man'ul Mawani'. Bangun yang iktiraf dan ikrar dengan ma yang tiada memuaskan ianya ma. Jadi walaupun nak beri alasan, tetap alasan yang disampaikan dalam kitab Man'ul Mawani' tentang definisi yang disampaikan guna tetap hang diakui oleh ulama usul. Wa qarrarahu syekhuna al-alamatu, dan kaga ikrar cid kaga tetapkan cid akannya yang iktiraf daripada asal guna. Oleh itu menetapkan yang ikrarkan oleh syekhuna al-alamah Jalal Mahalli. Bangun takrir lah dengan ma la mazida alih, yang tiada lebih adanya yang iktiraf daripada asal. Rapaji na yang dukung daripada asal dan dalam definisinya. Oleh bagi definisi bagi alasan yang iktiraf banyak dan nak dukung ni Jalal Mahalli. Tapi yang atau dukungan sama cid. Dia hana lebih daripada alasan yang disampaikan di asal. Tetap betul-betul atau cid. Arti inti ji yang mereka dua sampaikan tetap mentang ditolak di ulama usul tentang definisinya. Bahkan wastab'adahu aidan syaikhuhu al-allamatu asy-syamsu al-barmawi. Dan kagak anggap jauh juga akan asal pula oleh gurunya asal langsung, gurero nya juga. Arti gure daripada Subuki menolak pendapat Subuki tentang definisi usul fikih. Gurero nya dia. Digedulak. Masih menganggap jauh gegedulak. Dia dah menganggap jauh akannya asal pula oleh syekh daripada asal. Toh syekh yang adalah al-alamah asy-syamsu al-barmawi. Bahkan getulak, cara getulak yang cara getulak. Wa qala la yu'rafu fil mansubi ziyadatu qayyidin min haisun nisbati alal mansubi ilaih. Kalau dia ikut yang mansub dah. Mansub ialah usuli yang mansub yang dinisbahkan kepada usul. Sedangkan mansub ilaih ji usul fikih definisi ji adillatul fikih ijmaliyah. Titik. Yang mansub ilaih ji. Sedangkan di ketika definisi mansub ji kan lebih luas. Kah nak cocok? Lagi contoh dengan dakun pun. Orang yang mekat. Dinisbah kepada orang yang si baik dia kena jual. Dia kena si baik, arti orang yang aktivitas dia ialah berjual beli. Tentu kan cocok. Perbuatan yang kau yang kerjakan dengan definisi daripada jual beli.
tulang akad. Jadi yang profesi kaunya sesuai dengan definisi jual beli. Si eman naga mekat, naga ablo barang, naga anda barang bulan-bulan. Sedangkannya barang je lain, urang kerja je lain. Tak barang je usul fikih ialah dalil fikih ijmaliyah ihnan. Yang hajinya tu cocok, yang kekal dengan usuli orang yang arif dalil fikih ijmaliyah ihnan tanya cocok. Tapi ketamah no. Yang keusuli orang yang arif dengan dalil fikih ijmali, tamah arif dengan turut istifadah, tamah mustafid daripada usul daripada turut dalil yang ijmali. Itu kamu tamah. Jadi hanya cerita je mansub, definisi je lebih luas daripada mansub ilaih. Hanya cerita lagi ni. Hanya lang kaedah lagi ya. Hanya lang sejarah lagi ya. Kebetulan ayu la yu'rafu tidak pernah dikenalkan pada mansub akan tambah gaib. Min haisu nisbah atau ada mansub ini. Jika untuk definisinya kan lebih. Ta'rif usuli lebih panjang ketimbang ta'rif usul. Ta'rif mansub lebih panjang ketimbang ta'rif mansub ini. Hanya cerita lagi nyanyi. Dia ke nisbah ya bersesuai, bercocok je. Bercocok. Tila yang menolak daripada definisi asal. Makanya Zakaria Ansari walaupun yang ikhtisar asal, tapi kita ikhtisar hanya kecok habis lagi asal. Yang kan yang bagi leheboh. Leheboh kecok. Wa adaltu an qawlihi dalaili ila qawli adillah. Lianna al-mawjuda huna jam'u qillatin la jam'u kathuratin. Dan lun udul daripada kun asal. Apa kun asal ini? Lama jami' dalail kun. Yang kun usul fikih ialah dalailul fikih ijmaliyah. Dalail. Lafaz jama' je dalam sirah muntaha jumu'. Ga'udul tu ga'udul kepada kenlun pulang kendikut adillatu yalah yang matang kan ada tu kan hanya kendalail adillah bandua jamak taksir cuman beda wazan. Yang satu je jamak qillah, yang satu jamak kasurah. Pakon ga'udul li'anna al-mawjuda huna, karena sesungguhnya yang maujud di sini dali fikih ijmaliyah yang itu yang terangkum mandum itu ialah hanya seberapa. Itulah jamak qillah. Hanya cocok ada pakai jamak kasurah. Karena jamak kasurah dari 10 hingga hanya batas. Jamak qillah dari 10 ke bawah. Itu jumlah dari fikih ijmaliyah hanya lebih daripada 10 berarti tanda haji. Maka cocok dah pakai dengan lafaz jamak qillah, baik jamak kasurah. Kerana sesungguhnya yang maujud di sini itu jamak qillah, bukanlah jamak kasurah. Yang terbuah alasan. Min haisu wadzan kalimat. Walima qila inna fa'ila lam ya'ti jama'an li ismi jinsin biwazni fa'ilin. Tabuh tu alasan yang kedua alam pakon ga'udul wali anna walima dan karena yang dikatakan orang sesungguhnya wazan fa'il dalail kan wazan fa'il sirah mutahajimu mafa'ilu itu tiada datanglah dia wazan fa'il akan ke jamak untuk isim jenih dengan wazan fa'ilun. Mufrad je kan dalilun mufrad je isim jenih je. Punya isim jenih yang wazan fa'ilun yang hanya cerita je jamak taksir je ialah wazan fa'il. Hadis hanjut dalilun jamak je dalail hanjut undang-undang yang kibrah. Jadi mendukunglah untuk ga'udul. Tebaklah asal rukun dalail hanya cocok. Dia punya isim jenis dalilun mufrad jamak je jangan dalail adillah cocok. Dikarenakan yang dikatakan orang sesungguhnya wazan fa'il itu tidak datanglah dia fa'il akan ke jamak untuk isim jenis dengan wazan fa'ilun.
Wazan fa'ilun. Kadang-kadang na tiga go wa in rudda, sekalipun ditolakkan akan ki bergaya kan pendapat ki bergaya. Pendapat ki punya wazan fa'ilun dalilun hana istilah di jamak ji ialah fa'il. Walaupun ditolakkan akan ki, kita tolak bi annahu dengan sesungguhnya fa'il itu datang ianya fa'il je ke jamak daripada fa'ilun mufrad ji. Tapi hal keadaan dia itu yang nadir. Tiga kau nazid membarang nadir la yung tabar. An-nadir la yung tabar. Walaupun lagi contoh wasaid jamak daripada wasidun. Memang betul. Dijumpai wasidun dijamakkan dengan wasaid. Cuma yang kenyang tak boleh tagai. Yang tak boleh tagai. Maka barang nadir. Barang nadir mana je kita cakap sebagai patokan hukum je. Dah cakap sebagai kaedah je patokan. Jadi secara umum je wazan fa'ilun isim jenis wazan fa'ilun yang tidak boleh dijamakkan dengan wazan fa'il, tidak boleh. Mana contoh lagu wasaid mufrad je kan wasidun yang nadir. Nadir la yung tabar. Ya. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna sesungguh bagi tiap-tiap ilmu itu jihna mabadi dan itu jihna maudu dan itu jihna segala masalah-masalah. Cuma mabadi usul fiqh pun, maudu je pun, masail je pun, maka bermula mabadinya usul fiqh itu yutawaqafu jangan ditawakufkan atasnya akan maksud bidzat menyahana datu puji maka tujuan utama maksud bidzat nyan hana datu terhenti di barang-barang yang terhentilah yang dihentikan di atasnya akan maksud bidzat. Maksud bidzat tujuan yang akan kita bahas. Pandai ada nyan mabadi daripada ta'rifnya satu ilmu. Dan ta'rif segala pembahagian daripada ilmu-ilmunya dan faedahnya daripada ilmu tersebut. Ini pembahagian daripada mabadi ya. Wahya huna dan bermula dia faedah daripada usul fikih. Di sini dan bermula dianya faedah ilmu di sini. Di sini adalah masalah usul fikih. Tempat yang sedang kita bahas. Itulah faedah je tak ilmu dengan segala hukum-hukum Allah Ta'ala. Dengan usul fikih, maka dapat diketahuikan segala hukum-hukum Allah Ta'ala yang tidak tercantum. Kan yang cerita je istihad. Ijtihad kan hukum yang tidak tercantum. Ataupun je dhimni hanasareh. Maka perlu diijtihadkan menyahana usul fikih keban tak ilmu hukum-hukum tersebut. Mungkin hasil je dia tak ilmu dengan segala hukum-hukum Allah dan wama yustamaddu minhu dan tak ilmu dengan yang dipegangkan minhu nibaknya toh alat untuk tak ilmu ataupun pegangan untuk tajuk hukum. Dia tak ilmu hukum dan tak ilmu alat untuk cok hukumnya. Ini fungsi usul fikih. Dama toh ma yustamaddu nyan wa huwa huna dan bermula dianya ma yustamaddu pegangan untuk tarik hukum-hukum Allah. Salah satu ji ialah apa? Tak ilmu daripada ilmu kalam. Ilmu kalam. Ilmu tentang ilmu etikut ilmu kalam dan ilmu bahasa lugawi yang hendak batara gimana cak hukum Tuhan hendak Al-Quran hadis dan bermula dianya ma'istamadulah itulah dan ini dikata dan yang termasuk daripada mabadilah adalah segala hukum-hukum hukum-hukum daripada satu ilmu dia mentasawurnya segala hukum-hukum.
Dan bermula maudhu'nya ilmu. Artinya ini ilmu usul fikih. Artinya yubahasu fi dzalikal ilmi. Maksud maudhu' tu barang-barang yang dibahaskan akan yama lam demikian ilmu. Pandai yang dibahaskan daripada segala aridinya ilmu yang zati. Contoh aridi je, lagi contoh dalil-dalil fikih di sini. Punya usul fikih je kan dalil-dalil fikih yang ijmali. Maunya daripada awarid yang zatiyah. Maksudnya dalil fikih ijmali yang zatiyah je. Awarid je itulah yang tafsiriyah. Mutlaq amar lil wujub yang zatiyah je. Aridi je aqimus salah contoh je. Wa masailuhu, dan bermula segala masalah-masalahnya masalah ilmu dalam usul fikih, itu ma yutlabu nisbatu mahmulihi ila mawdu'ihi fi dzalikal ilmi ka ilmina huna bi annal amra lil wujubi haqiqatan. Dan bermula segala masalah-masalahnya usul fikih itulah yang dituntutkan akan menisbahkan mahmulnya kepada maudhu'nya mahmul maudhu' bak demikian ilmu, bukan secara umum. Lagi contoh tak ilmu lagi tanya di sini dalam masalah usul fikih. Bangun tak ilmu dengan sesungguh amar itu lil wujub. Genisbahkan amar untuk wujub pada hakikat. Di amar kan banyak amar, mutlak amar yang untuk wujub pada hakikat. Jadi tak makrifahkan cara yang ke masalah pun getanya tak koreksi, tak pelajari seluruh amar-amar yang ada di dalam Al-Quran, yang dalam hadis, apakah sah untuk tawadukkan ke wujub pada hakikat ataupun tidak, ataupun bayar tahamal kepada nadab, tahamal kepada ibahah. Menasih ba'da nahi li tahrim kadzalika pada hakikat asyid. Kan banyak lafaz-lafaz nahi. Dasar je ya. Ya kan. Wal fiqhu ilmun bi hukmin ai nisbatin tammatin fal ilmu biha tasdiqun bi ta'alluqiha la tasawwuruha li'annahu min mabadi usulil fiqhi wala tasdiqa bi subutiha li'annahu min ilmil kalami ya. Dan bermula fikih merupakan usul fikih. Arti usul fikihnya apa? Arti kita fan katanya ialah usul daripada ilmu fikih. Sedangkan fikih itu apa? Kena bermula fikih itu ialah ta'ilmu dengan hukum. Artinya ta'ilmu dengan nisbah tammah. Nisbah tammah itulah ta'alluq maudhu' kepada mahmul lagi bagaimana masail mana ataupun ta'alluq muqaddam dengan tali tu dengan nisbah tammah. Jadi bermula fikih itu ta'ilmu dengan hukum. Di hukum pun itulah nisbah tammah. Maka mana di ketika yang dengan fikih ialah ta'ilmu dengan nisbah tammah, maka bermula ta'ilmu dengan nisbah tammahnya itu ialah tasdik juga. Tasdik dengan ta'alluqnya nisbah tammah. Tasdik ta'alluqnya wujub pada solat contoh je. Contoh dong. Tasdik ta'alluqnya ibahah pada witir contoh je. Jadi tasdik ta'alluq lah bukan je tasawur nisbah tammah. Nyo tasawur goh tasdik lah. Kan mantap tasawur je goh tasdik. Ada mantap ihtimal untuk ta'alluq ataupun tidak. Zaidun qa'imun. Tasawur Zaidun, tasawur daripada qa'imun. Yang mantap dengan tasawur. Tasawur nisbah bainahuma juga tasawur. Yang kan tasawur mantap. Goh tasdik. Tasdik ta'alluqnya qa'im kepada Zaidun. Yang baru dengan tasdik. Dia menyemantang tasawur. Dia sama dengan apa? Goh lam tak isbatkan qiyam kepada Zaidun. Mantuk ihtimal apakah sah qiyamnya berada bak Zaid ataupun tidak. Jadi gua tak tasdik lah. Gua tak isbat. Menanci hukum. Bab hukum-hukum agama ya.
Jadi yang reka dengan ilmu itulah bertasdek dengan takluk nisbah tamah tersebut. Konlah tasdek dengan tasawur je. Dan kong tasdek pergi ke tasawur. Hanya ke tasdek tasawur pun tahu. Mana tasdek mah. Jadi inti je fikih ialah barang-barang yang ka tasdek atau fikih tasdek. Walaupun cok je dani. Penan? Masalah istimewa pun kan daninya. Ji cara cok konya. Nya fikih. Fikih ialah barang-barang yang ka tasdek, poin. Natijah yang ada kena fikihnya. Di tasdek nisbah tambah hati kalau nak koreksi, kalau nak ijtihad menghasilkan tambah hukum. Yang hukumnya itulah reka dengan nisbah tambah. Dikon mentasawur, pakon kon tasawur di annahu, karena sesungguh tasawur nisbah tambah itu bahagian daripada mabadi usul fikih, nyambut usul fikih. Mentasawurkan aqimus shalah untuk wujub, nyan baru reka dengan usul fikih. Di bahagian usul fikih, bahagian tasawur ijtihad. Artinya baca ijtihad kan goh tasdek lah. Ketika kecok kesimpulan, teram hasilnya je. Oh, sembahyang wajib contoh je. Dengan dalil bulan, hukum je wajib. Nya fikih. Waktu periksa-periksanya, nya aqimus shalah dilalah jiho. Apakah bisa untuk wajib ataupun tidak? Ataupun payah tahamal hal lain. Hanya kan mantuan dalam tasawur, yang bahagian daripada usul fikih. Jadi bukanlah mentasawurnya daripada nisbah tamah. Li'annahu, karena sesungguhnya tasawur nisbah tamah itu sebahagian nibak mabadi usul fikih. Wala, dan bukan cit tak ilmu, bukan cit bermula ilmu dengan nisbah tamah itu tasdek dengan pesebut nisbah tamah. Kan beda? Sebut dengan takluk. Sebut dengan takluk beda. Munyo sebut barang yakiniah. Munyo takluk barang yang dhanniyah. Dia kan ke isbat yang berarti yang yakiniah je. Kena la bukanlah je ilmu, bukanlah je tasdek dengan sebutnya nisbah tamah. Pakon karena sesungguhnya sebut nisbah tamah yang bahagian ni ilmu kalam i'tikad. Yang i'tikad je berjazam. Artinya sebut je barang jazam. Munyo takluk yang je barang dhanniyah. Akan kebedakan tu. Dah. Nisbah tamah nanti. Lagi contoh Zaidun Qaimun, contoh nisbah tamah. Bermula witir itu sunat. Fikih adalah mentasdek nisbah tamah. Nisbah tamah nanti. Tasdek ta'aluk nisbah tamah. Nisbah tamah kan? Witir itu sunat, bermula witir itu sunatnya nisbah tamah. Nya nisbah tamah. Ta'aluk nisbah tamah karena ada yang kumpulan fikih mentasdekkan takluknya. ta'aluk nisbah tamah. Mentasdekkan bahawa witir itu hukumnya sunat. Mentasdek, Tasdek ada jika menoleh. Yang pertama tasawur witir. Kemudian tasawur sunatnya apa? Yang kedua tasawur. Kemudian tasawur nisbah bainahuma. Yang kemantuan tasawur. Yang mati mantuan dalam bagian usul fikih. Ketika kata tasdek, tasdek tak takluk. Tak takluk sunat kepada witir. Yang ke dengan tasdek. Maka baru takun. Berarti munyaka mensusun kata-kata, kata rangkum maudhu dengan mahmul, berarti itu sudah ada takluk. Berarti goh takluk hansah takun Zaidun Qaimun. Tu mantuan ditasawurkan takluk ataupun tidak. Munyaka takluk berarti sah takun Zaidun Qaimun. Anda kita isbat. Murakab je isbat. Jadi munyaka makun witir itu sunat. Dia kan kerana maudhu, kerana mahmul. Berarti itulah takluk nisbah tamah. Beda kan turah ya? Beda turah tasdek nisbah tamah dengan tasdek ta'aluk nisbah tamah, beda no? Tasdek sebut nisbah tamah,
tasdik ta'alluq nisbah tamah. Kena no. Kan beda tu orang. Tasdik nisbah tamah dengan tasdik ta'alluq nisbah tamah. Beda. Tasdik Nisbah tamah dengan tasdik ta'alluq nisbah tamah. ana ji tasdik ta'alluq nisbah tamah. Kau pamat ino surahi pamat le nyeleng ko. Pamat kan surah tasdik nisbah tamah. Pada contoh annal witra, contoh sunnah. Di ketika geken tasdik ta'alluq nisbah tamah, berarti nyan sudah ada tasdik nisbah tamah. Di ketika ta'alluq je ka tasdik, berarti nisbah je ka okey. Ada watakan tasdik nisbah tamah. Berarti nisbah witir sunat kepada witir sudah ditasdikkan. Berarti sebenarnya apa? Tasdik ta'alluq nisbah tamah nyan belum ditakbirkan dengan kata-kata. Masih nyan ialah perbuatan zihni. Kemudian ditakbirkan. Takbir ji annal witra sunnah. Itu ialah takbir daripada ta'alluq pun. Jadi mentasdikkan ta'alluq itu ialah perbuatan yang belum diutarakan. Mari dikira tasdik kan perlu disampaikan je. Yang disampaikan hana-hana sampai kepada urun. Takun tu annal witra sunnah. Jadi waktu takun tasdik ta'alluq nisbah tamah kak pasti je. Nah tasdik nisbah tamah. Anda kata kagak takbir. Ada monyo apa? Tasawur nisbah tamah nyan cik gohlom. Mantong diihtimalkan. Ditaklukah kah dapat taklukah maudhu dengan mahamulma ataupun hana. Sedangkan monyo tasdik subut ji, nyan ji ialah jazam nyan min haisu ibarat. Arti kena dengan subut, nyan ialah perkara yang yakiniyah. Arti kena dengan ta'alluqnya perkara yang dhaniyah. Arti gebedakan ibarat mentang. Ya kan? Dia kembali waktu. Bermula fikih itu tak ilmu dengan hukum. Hukum yang apa? Hukum yang dinisbahkan kepada syar'i. Dia mesti hukum syar'i. Di luar hukum syar'i berarti hanya kena dengan fikih. Artinya apa? Yang kena syar'i. Artinya yang ma'khudin, yang diambilkan hukum daripada syarak. Syarak alladhi yang dibangkitkan dengan syarak akan Nabi katanya yang mulia. Yang kait kedua, kait kelih daripada sebuah fikih ialah di samping hukumnya hukum syar'i, lagi hukum syar'i yang amali, yang zahiriyah arti, yang perbuatan amal jawarih. Artinya yang muta'alaq hukum perbuatan tersebut dengan kaifiat, dengan tata cara amal qalbi kah ataupun yang bukan qalbi kah. Dia qalbi yang termasuk amal je. Niat contoh je. Ada apa yang bukan qalbi, anggota tubuh, semayang, zakat, puasa. Tak contoh. Lagi contoh tak ilmu. Bangun tak ilmu dengan wajib niat pada wudu. Wujub niat pada wudu yang ibarat daripada nisbah tamah yang sudah ditasdikkan ta'alluq ji. Wajib niat pada wudu. Jadi wajib niat pada wudu itulah hukum, itulah nisbah tamah. Ibarat ji. Ibarat daripada nisbah tamah yang sudah ditasdikkan ta'alluq ji. Selama gohlam takbirkan, dia mantan perbuatan berarti. Mantan perbuatan daripada urun. Jadi tasdik ta'alluq nisbah tamah. Jadi kalau tasdik takbirkanlah pun wajib niat pada wudu contoh ni. Penat? Alu. Berarti kena bagi apa? Menyediri nisbah tamah yang ibarat. Ibarat yang bertulis. Ta'alluq nisbah tamah, mentasdikkan ta'alluq nisbah tamah yang perbuatan. Penat?
yang hukum maudhu dengan mahmulnya ta'alluqkan perbuatan. Perbuatan lawat dengan perbuatan. Jadi kan perempuan mentaklukkan maudhu dengan mahmul. Mentaklukkan juga tentang perbuatan, sah takluk ataupun tidak. Jadi kita akan kecok kesimpulan bahawa sah dapat takluk, sunat bab witir, dikasah, getasdekkanlah. Dia tentang perbuatan saja, mentasdekkan perbuatan. Perbuatan dalam perbuatan. Baru ditakbirkan. Diutarakan. Jadi jadikan beberapa jenjang langsung. Langsung ya. Yang permainan akli yang tu mati ya. Akli. Dan lagi contoh tak ilmu dengan nadab witir. Hukum sunat bab witir. Ya enggak. Di samping ilmunya ialah ilmu yang syar'i, hukum yang syar'i, lagi yang amali, lagi yang muktasab. Maksud muktasab yang diijtihadkan. Arti menyangkut ijtihad hanya dengan fikih. Dia mesti yang dimuktasab. Ilmu yang muktasab. Yang dimuktasabkan demikian ilmu bagi si muktasibnya. Itulah si mujtahid. Si mujtahid. Arti yang dalam itama dalam ranah fikih ilmu yang ijtihadi. Anak yang contoh dong. Contoh main limong ya. Nya pandai nak fikih main limong. Anak boleh ijtihad. Anak boleh ijtihad je barang yang qat'i ya. Yang contoh dong nak kona. Menyewitirnya je. Menyewitir mana khilafiyah. Ijtihad je. Contoh niat berwudu. Yang betul. Yang ijtihad lah, ijtihad. Ijtihad niat berwudu muktasabi. Pandai ke iktisab daripada dalil yang tafsilinya lah. Ada permainan je tetap ada tafsili. Walaupun si dalil tafsili je bukan dalam ranah usul fikih, kamu kan ikut. Hanya dalam ranah usul fikih. Usul fikih dalil fikih ijmali. Turuk istifadah yang tafsili. Tafsili hanya roh je dalam usul fikih. Tapi ijih yang ke pakai. Yang diobrak abdi untuk ijih. Dipandai ke mutasab daripada dalil yang tafsili. Jadi tetap butuh kepada jih. Jih bukan bahagian daripadanya, tapi jih selalu dipakai. Dia yang dimutasabkan daripada dalil yang tafsili bagi satu-satu hukum. Ya enggak? Fal ilmu, maka bermula kata-kata ilmu. Lam ta'rif itu wal fiqhu ilman ilman bi hukmin. Yang kata-kata ilmunya ialah kal jenis, arti bukan jenis. Yang gagap ta'rif nama. Yang undang-undang ta'rif, arti kan benar-benar jenis benar apa? Pasa. Benar jenis benar apa? Pasa. Tapi si ilmunya bukan jenis. Lagi jenis. Jenis dan lagi jenis beda. Contoh jenis ialah ta'rif dah kena. Ta'rif jenis maqulun ala kathir mukhtalifun bil haqaiqi. Waktu takun leruh afrad ji banyak dan hakikat ji beda-beda mandum. Contoh hewan. Dia takun hewan kan leruh. Leruh manusia, ruh binatang, ruh kebu, ruh kambing, belang-belin. Dah hakikat je beda-beda mandum. Nya manusia apa hakikat je? Hewan Nanti nya singa hakikat je hewan daris. Kuda hakikat je hewan sahir. Hakikat je beda. Itu jenis namanya. Sedangkan menyokal jenis, lagi jenis, itulah nok. Toh nok. Maqulun ala kathir muttafiqun beda ujung. Menyo jenis apa? Maqulun ala kasir mukhtalifun bil haqaiq. Menyo kal jenis ataupun no maqulun ala kasir muttafiqun bil haqaiq. Waktu takkan leruh je. Tapi walaupun leruh, afrad dia satu hakikat. Contoh insan. Takkan insan kan leruh. Tidik bakar di rumah pulang boleh. Tapi hakikat je apa? Mandum hewan tak.
Mak sah nok sebagai penggantung jenis sah. Sebab dia kan nak takrif jenis qarib, jenis jenis ba'id, jenis mutawassit. Boleh. Dia hanya mesti berjenis hakiki. Gebegahnya tapi salah faham katanya. Kata-kata ilmu lam takrif kan ialah kala jenis. Hanya kena. Hanya kena. Payah kena kala jenis pakon. Karena rukun daripada takrif benar jenis. Maknanya hanya kon jenis lagi jenis. Dia walaupun lagi jenis, dia pakai kan tak pakai. Ke kengkal jenis. Mereka kan je kun. Maka rumah ini itu nok kan. Ini kan sah ke nok. Sah ke nok. Saya memang nok je. Mana ke nok? Kengkal jenis. Untuk ukur dia kepada rukun takrif. Sebab tadi je rukun je benar jenis ya. Ni walaupun kau jenis hakiki tapi lagi jenis. Je. Dia hana sempurna tak? Tapi benih kan? Bisa kena bekas sah takrif maka. Sah takrif. Karena tujuannya kan benar berhimpun bandum ni lah tujuan je. Muntarik munakis kan benar menghimpun itulah si jenis artikan ilmu kan menghimpun bandum ilmu je. Kan hanya terkhusus kepada fikih saja kan artikan ilmu. Dia kan nama jamak je nak kasah. Dia bermula kata-kata ilmu itu je kala jinsi lagi jenis. Walaupun je kon jenis yang hakiki ya. Nok itu mong. Kalau jenis itulah nok. Insan, lagi contoh insan. Puji yang kebancara je. Teka ilmu kan leruh ya. Ni dia kan nok ibarat daripada mahiyah. Mau kita kalau hakikat daripada nok kan je memang banyak masuk dalam kata-kata nok nya. Leruh wa kharaja bil hukmi al ilmu bid dzati was sifati ya. Dan keluarlah dengan kata-kata hukum bil hukmi arti yang berkaitan dengan fikih tak ilmu dengan tabuh hukum. Nanti keluarlah oleh tak ilmi dengan zat. Ada hubungan dengan hukum zat. Zat tubuh hurung, zat apa? Tumbuh-tumbuhan. Hanya roh dalam fikih arti. Dan tak ilmi dengan sifat juga bukan roh dalam fikih. Tak ilmi dengan fi'lu juga bukan. Lagi contoh tasawur insan yang tak ilmi dengan zat nama haji. Bukan fikih. Tasawur putih yang sifat nama haji. Putih. Bukan fikih haji. Tasawur dong yang but nama haji. Juga bukan fikih. Dan keluar dengan kata-kata syar'i oleh ilmu dengan hukum yang akli, hukum yang hissi, hukum lughawi, hukum wad'i, mandum kon fikih ni. Dibit luar tu. Lagi contoh tak ilmu dengan sesungguh satu itu setengah dua yang ilmu akli. Dan tak ilmu sesungguhnya api itu yang membakar, ilmu hissi ya. Dan sesungguhnya nur itu je cahaya yang lughawi. Dan sesungguhnya fa'il itu je ialah marfu'. Ini kerana dah mula nahu dia. Dah mula ilmu nahu apa ni tu? Isim fa'il ya. Dan keluar dengan kata-kata amal, amali. Oleh ilmu dengan hukum syar'i yang ilmi, artinya yang i'tiqadi. Dikau amali. Jadi contoh tak ilmi pada usul fikih. Lagi contoh kalau ilmi. Lagi contoh tak ilmi dalam masalah usul fikih. Bangun tak ilmi dengan sesungguhnya hujah itu, dengan sesungguh ijma' itu je ke hujah. Yang termasuk i'tikad. Hujah apa? Ijma' ialah hujah, yang i'tikad lah. Kerana barang siapa mengingkari hujah, mengingkari ijma', kufur. Kan i'tikad dia sama dengan. Iflong je. Dan lagi contoh lah tak ilmu pada usuluddin dengan sesungguh Allah Ta'ala itu usah. Ni hati hana dalam fikih sikit. Dan keluarlah dengan kata-kata muktasabi oleh ilmu Allah, ilmu malaikat Jibril, bangun ke ilmu dengan madu kiranya mandum.
Artinya mesti ilmu yang mutasabi. Dapat ilmu Allah hanya itihad. Mana Allah itihad pula. Jibriyah ni itihad katanya. Jadi walaupun yang ilmu hal yang sama. Wateng itulah syariat boleh. Ni kan mau tasawuf. Wateng itulah syariat ni kan mau tasawuf. Buat kata-kata syar'i mana tak mau. Kata-kata syar'i tidak mau. Cuma keluar je nanti orang kata-kata amali. Orang kata-kata mutasabi David. Kan wateng itulah syariat Nabi Muhammad. Kapasi dah mau dah itikadiyah dah mau. Tak mau mandum. Tidak mau mandum. Hukum dah mau. Tidak mau. Tasawuf. Lebih berat tidak mau lah kerana CMA yang selalu disampaikan dalam Quran. Tidak mau. Ubudullah hatta ya'tiyakal yaqin. Yang kan dalam ranah tasawuf yang kita mahu mandum. Bahkan yang minta detilkan banyak hukum tasawuf yang dalam Quran ketimbang yang ada lain. Wakata juga keluar maksudnya. Itu ilmu Nabi bihi dengan madzukir syid. Dengan hukum-hukum yang muktasabi. Muktasabi bak katanya, muktasabi. Ti Nabi ke ilmu yang muktasabi. Tapi ilmu ke yang hasil Nabi, ilmu yang hasil dengan wahyu. Ti yang wahyu kan ada itihad. Ada itihad. Dan keluar silam. Keluar silam. Oleh ilmu gedanya bihi dengan madzukir, tapi ilmu dengan perkara yang daruri. Kalau muktasabi ji. Kiban contoh ji dengan bahawa dimaklumkan akan ianya ilmu yang darurinya daripada agama dengan cara darurah. Dengan cara daruri. Dia mandung rupa. Contoh wajib temayang, matah rupa temayang wajib. Artinya kon itu malam fikih ni ya. Tebah ana itihad, itihad malam Quran birayah tadi. Aqimus solah ni ya. Dan lagi contoh zakat, contoh haji, haram zina, haram cemecu. Yang mandum-mandum je hanya dengan fikih. Tebah bukan daripada ijtihad yang mana ya. Wabid dalil tafsili, dan keluar silam dengan kata-kata dalil yang tafsili. Di ilmu yang muktasab, pandai ke muktasab daripada dalil yang tafsili. Oleh pun keluar oleh ilmu dengan demikian sid, dengan demikian yang ada ijtihad mana, yang muktasab mana, tapi ilmunya bagi si mukallid. Jadi ilmu yang hasil bab mukallid ada bunuh yang abang tanya ada kunya. Tanya kan ada tupu si ada mana? Ada tupu si ilmu yang mutasabinya. Tapi hanya kekun fikih ilmu yang abang tanya. Tempat ada tanya yang tukang ijtihad. Ti yang kekun fikih yang hasil bab si mujtahid. Kefainahu maka sesungguh ilmu yang tafsili itu juga terbit daripada mujtahid dengan wasitah dari yang ijmali. Wahwa dan bermula dianya ilmu tafsili yang hasil ba'si mukallid, itu sesungguhnya contoh. Itu sesungguhnya ini hukum contoh aja. Itu contoh juga witir sunat contoh kita kena hukum. Itu kagak fatwa akannya ini hukum. Bihi kagak fatwa akan si mukallid. Bihi dengan ini hukum oleh si mufti dalam mujtahid. Wa kullu ma dan bermula tiap-tiap ma yang kagak fatwa le si mufti, yang kagak fatwa akan mukallid bihi dengan ma le si mufti, maka bermula dianya ma itu hukum Allah pada hak si mukallid, pada hak si mukallid. Yang kaedah haji, yang kaedah pegangan daripada mukallid. Maka mana pun hukum yang ada pada si mukallid walaupun dasarnya ialah ijtihad, tapi hanya reka dengan fikih. Kerana haji berpegang dengan hukumnya melalui fatwa, bukan melalui ijtihad. Maka fa'ilmuhu, maka bermula ilmu si mukallid contoh haji masalan dengan wajib niat bab wudu.
kadzalika dengan cara fatwa li si mufti itu tidaklah dia nya ilmu si mukallid, itu sebahagian ni bab fikih, ana kan fikih. Jadi ilmu fikih yang murni ilmu yang ada pada para mujtahid dengan fikih. Tempat dah saja benar ijtihad. Ilmu bagainya kan ilmunya ancik sama ilmu yang tak ilmu dengan mujtahid dengan tak ilmu yang nak diri kitanya sama. Hal kita tanya orang mazhab Syafi'i. Kan mandum tak ikuti yang Imam Syafi'i sampaikan. Intinya sama ilmu yang tanya rupa. Dengan ketupa Imam Syafi'i. Cuma cara menghasilkan ji beda. Imam Syafi'i ketupa dengan cara ijtihad. Gekenlah fikih ilmu yang tanya tak tupu dengan cara fatwa. Tak ikut. Jadi kan dengan fikih terbakon ijtihad. Mana ya. Ya wa'ab baru ya nah. Yang kapah terminal. Wallahu a'lam.